Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tiomax, saya suka makan burger. Dalam video yang lepas, kita telah belajar bagaimana untuk mencari DYDX bagi fungsi yang melibatkan hasil bahagi dua ungkapan algebra. Pada hari ini, kita akan membincangkan dua soalan hebat daripada buku teks, iaitu latihan formatif 2.2 pada muka surat 48. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat soalan 13. Diberi Y sama dengan 4x$3 bahagi dengan x kuasa 2 tambah 1, cari DYDX. Dan tentukan jumlah nilai x dengan keadaan semua nilai Y dan DYDX adalah positif. Baik, untuk soalan ini terdapat dua bahagian. Bahagian pertama adalah kita diberi fungsi Y dan kita diminta cari DYDX. Ini adalah soalan bahagian 1. Kemudian kita ada bahagian 2, tentukan jumlah nilai X dengan keadaan semua nilai Y dan DYDX adalah positif. Sedangkan kita ada dua bahagian, kita akan fokus pada bahagian 1 dulu. Boleh? Baik, untuk Y sama dengan ini, sebenarnya ialah fungsi yang melibatkan hasil bahagi dua ungkapan algebra. Jadi nanti kita perlu menggunakan petua hasil bahagi. Sebelum itu, kita perlu biar U sama dengan 4x$3, iaitu ungkapan algebra yang pertama. Kemudian V sama dengan x kuasa 2 tambah 1, ungkapan algebra yang kedua. Selepas itu, kita perlu mencari DUDX dan DVDX. DUDX sama dengan apa? 4 darab 1, 4. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan pemarah akan dapat sifar, jadi kita tinggal 4 sahaja. Boleh? Selepas itu, DVDX. 1 darab 2, 2. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa kepada 1. Dan bezakan 1 akan dapat sifar, jadi kita tinggal 2X sahaja. Selepas mendapat 4 komponen ini, kita boleh menggunakan petua hasil bahagi. DYDX sama dengan V darab dengan DUDX, tolak dengan U darab dengan DVDX. Bahagi dengan V kuasa 2. Dan kita hanya perlu gantikan kesemua komponen ini ke dalam petua hasil bahagi. V ialah X kuasa 2 tambah 1. DUDX ialah 4. U di sini ialah 4x$3. DVDX ialah 2x. Bahagi dengan V. V ialah x kuasa 2 tambah 1. Dan jangan lupa kuasa 2. Boleh? Selepas itu kita boleh pemudahkan bahagian atas. X kuasa 2 darab 4, 4x kuasa 2. 1 darab 4, 4. Negatif 4x darab 2x negatif 8x kuasa 2. Negatif 2x darab negatif 3, positif 6x. Bahagi dengan x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Pemudahkan lagi, kita dapat negatif 4x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 bahagi dengan x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ini adalah jawapan DYDX dengan menggunakan petua hasil bahagi. Boleh? Ini adalah bahagian 1. Sekarang kita lihat pada bahagian 2. Tentukan jumlah nilai X dengan keadaan semua nilai Y dan DYDX adalah positif. Baik, untuk soalan seperti ini, kita perlu memahami setiap kata kunci terlebih dahulu. Jumlah nilai X di sini bermaksud jawapan yang kita akan dapat melibatkan simbol ketaksamaan, iaitu lebih daripada ataupun kurang daripada, lebih daripada ataupun sama dengan, ataupun kurang daripada atau sama dengan. Kita akan dapat salah satu daripada 4 simbol ketaksamaan ini. Boleh? Sebagai contoh, jawapan yang kita mungkin dapat adalah X lebih daripada 1. Ataupun kita boleh mendapat X kurang daripada negatif 3 dan sebagainya. Kita tak akan dapat simbol sama dengan. Boleh? Dan jumlah nilai X yang kita dapat perlu memastikan semua nilai Y dan semua nilai DYDX adalah positif. Apakah yang dimaksudkan oleh ayat ini?
kita perlu menterjemah ayat bahasa Melayu ini kepada simbol matematik. Sedangkan semua nilai Y adalah positif, bermaksud Y lebih besar daripada kosong. Jumlah nilai X yang kita dapat perlu memastikan Y sentiasa positif. Boleh? Kita tak boleh dapat Y yang negatif. Sama juga, sedangkan semua nilai dy dx adalah positif, ini bermaksud dy dx lebih daripada kosong. Jumlah nilai X yang kita dapat perlu memastikan dy dx sentiasa positif. Tak boleh dapat dy dx yang negatif. Jadi untuk bahagian 2 ini, kita ada dua ketaksamaan yang perlu selesaikan, iaitu Y lebih besar daripada kosong dan dy dx lebih besar daripada kosong. Dua ketaksamaan ini. Maka kita boleh mulakan dengan Y lebih besar daripada kosong. Jadi saya akan salin ini di bawah. Kemudian kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Boleh? Tanya pada diri, apakah itu Y? Y ialah 4x tolak 3 per x kuasa 2 tambah 1. Jadi saya boleh tulis 4x tolak 3 bahagi x kuasa 2 tambah 1 lebih besar daripada kosong. Apabila sampai langkah ini, kita dapat perhatikan bahawa pecahan ini lebih besar daripada sifar dan kita perlu mencari jumlah nilai X. Bagaimana kita cari? Di sini cikgu ingin memberikan satu nasihat. Jika terdapat pecahan dalam ketaksamaan ini, kita perlu berhati-hati dan berikan perhatian kepada penyebut. Nilai penyebut ini bergantung pada nilai X yang digantikan ke dalamnya. Terdapat dua situasi untuk ketaksamaan yang melibatkan pecahan. Situasi pertama adalah jika semua nilai penyebut selepas digantikan dengan X adalah lebih daripada kosong, maka kita boleh darabkan penyebut ini ke sebelah kanan dan simbol ketaksamaan ini tidak akan berubah. Ini adalah situasi pertama. Situasi kedua adalah jika bukan semua nilai penyebut lebih daripada kosong, maka kita tidak dibenarkan darabkan penyebut ke sebelah kanan. Ini adalah kerana jika nilai penyebut kurang daripada kosong, maka simbol ketaksamaan ini perlu diterbalikkan. Namun begitu, situasi kedua ni hanya akan dijumpai semasa anda melanjutkan pelajaran di tingkatan 6, matrikulasi, college ataupun di universiti. Untuk pecahan ini, kita perlu faham bahawa penyebut X kuasa 2 tambah 1 sentiasa lebih daripada sifar. Mengapa? Sebab nilai X kuasa 2 akan sentiasa lebih besar ataupun sama dengan sifar. Tak kira kita ganti apa-apa nilai X. Sebagai contoh, kalau X ialah 5, 5 kuasa 2 akan lebih daripada kosong. Betul tak? 25 lebih daripada kosong. Kalau kita ganti X ialah negatif 6, negatif 6 kuasa 2 akan dapat 36 dan 36 akan lebih daripada sifar. Boleh? X kuasa 2 terletak di kiri, sifar terletak di sebelah kanan. Jadi saya akan buat macam ni. X kuasa 2 tambah 1 dan sifar juga tambah 1. Apabila kedua-dua belah tambah 1, simbol ketaksamaan ini tidak akan berubah. Boleh? Ini bermaksud X kuasa 2 tambah 1 lebih besar ataupun sama dengan 1. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan. Sedangkan nilai ini sentiasa lebih daripada 1 ataupun sama dengan 1, kita boleh katakan X kuasa 2 tambah 1 lebih daripada sifar. Tak kira kita ganti apa-apa nilai X. Boleh faham? Sedangkan penyebut lebih besar daripada kosong, iaitu situasi 1, maka kita boleh pindahkan penyebut ini ke sebelah kanan. Okey, dan simbol ketaksamaan ini tidak akan berubah. Maka saya boleh tulis 4x tolak 3 lebih daripada kosong. Sebab kosong darab ini akan dapat kosong. Dan kita boleh cari jumlah nilai X dengan mudah. 4x lebih daripada 3, X lebih daripada 3 per 4. Ini adalah jumlah nilai X yang boleh memastikan Y sentiasa positif. Seterusnya, kita perlu selesaikan ketaksamaan yang kedua, iaitu dy dx lebih daripada sifar. Jadi saya tulis di sini, dy dx lebih daripada sifar. Kemudian, kita akan teruskan kiri dan kanan. Tanya pada diri, apakah itu dy dx? Tadi kita sudah carikan, yaitu negatif 4x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 bahagi X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Jadi saya akan salin ini di bawah dy dx. Boleh?
Sedangkan ketaksamaan ini melibatkan pecahan, kita perlu berikan perhatian kepada penyebut, iaitu X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Masih ingat tak sebutan dalam tanda kurung iaitu X kuasa 2 tambah 1? Tadi kita telah buktikan nilai ini sentiasa lebih daripada sifar. Jadi saya akan salin ini di sebelah kanan. X kuasa 2 tambah 1 sentiasa lebih daripada sifar. Dan kita nak lihat nilai penyebut ini. Di sini ada kuasa 2 kan? Kalau kiri kuasa 2, kanan juga perlu kuasa 2. Dan simbol ketaksamaan ini tidak akan berubah. Dari sini kita nampak apa? Nilai penyebut ini juga akan sentiasa lebih daripada sifar. Ini merupakan situasi satu, kita dibenarkan darabkan penyebut ini ke sebelah kanan. Dan simbol ketaksamaan ini tidak akan berubah. Okey, negatif 4x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 lebih daripada sifar. Perhatikan bahawa ini merupakan ketaksamaan kuadratik yang kita sudah belajar semasa tingkatan 4 bab 2 fungsi kuadratik. Kita perlu memastikan perkali bagi X kuasa 2 adalah positif sebelum memfaktorkannya. Jadi kita boleh pindahkan ke semua sebutan ini ke sebelah kanan. Kita akan dapat sifar lebih daripada 4X kuasa 2 tolak 6X tolak 4. Boleh? Kemudian kita terbalikkan ketaksamaan ini supaya tiga sebutan ini berada di kiri. Jadi kita boleh dapat kurang daripada sifar. Boleh? Sebelum kita faktorkannya, kita perlu pemudahkannya dengan bahagi setiap sebutan ini dengan 2. Maka kita boleh dapat 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 2 kurang daripada sifar. Seterusnya, kita boleh faktorkannya dengan menggunakan kalkulator. Jadi kita boleh tekan menu, kemudian kita pilih function. Lepas tu kita pilih polinomial, pilih degree 2. Boleh? Jadi A di sini adalah 2, B adalah negatif 3, C adalah negatif 2. Punca yang pertama adalah 2, jadi saya boleh isi X tolak 2. Dan punca yang kedua adalah negatif 1/2. Jadi saya boleh tulis 2X tambah 1. Boleh? Selepas itu kita boleh biar X tolak 2 darab dengan 2X tambah 1 sama dengan sifar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dua nilai X, kemudian kita boleh menggunakan kaedah garis nombor. X tolak 2 sama dengan sifar atau 2X tambah 1 sama dengan sifar. Maka X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1/2. Selepas itu kita boleh menggunakan kaedah garis nombor. Di sini kita perlu sediakan dua garis mencancang. Garis di kiri untuk nombor yang kecil, garis yang di kanan untuk nombor yang besar. Jadi saya boleh labelkan negatif 1/2 dan 2 di sini. Boleh? Kemudian kita lihat pada simbol ketaksamaan yang terbaru, yaitu simbol ini. Simbol ini berada di sebelum biar. Okey, kita sentiasa rujuk kepada simbol di sebelum biar. Boleh? Sedangkan tak ada simbol sama dengan, jadi kita boleh lukis bulatan yang putih. Kemudian anak panah ke kanan. Boleh? Dan sini kita letak positif, negatif, positif. Ingat, sentiasa tulis mula dari kanan ke kiri. Positif, negatif, positif. Sedangkan simbol ketaksamaan ini ialah kurang daripada, jadi kita perlu rorekan bahagian negatif. Jadi jumlah nilai X yang boleh memastikan dy dx lebih daripada sifar ialah antara negatif 1/2 dengan 2. Boleh? Adakah kita sudah menjawab habis soalan ini? Jawapannya lah tidak. Kita perlu mencari jumlah nilai X yang memuaskan ketaksamaan ini, iaitu X lebih daripada 3/4 dan X di antara negatif 1/2 dan 2. Jadi sekali lagi, kita perlu lakarkan satu lagi garis nombor yang mengandungi tiga nombor ini, iaitu 3/4, kemudian negatif 1/2 dan 2. Satu garis nombor yang mengandungi tiga nombor ini. Untuk memastikan anda semua mudah faham, saya akan salin ini di bahagian bawah supaya nampak jelas. X lebih daripada 3/4. Kita perlu memuaskan ketaksamaan ini dan ketaksamaan ini. Jadi saya akan lakarkan garis nombor di bawah. Oleh sebab terdapat tiga nombor di sini, jadi saya akan lakarkan
3 garis yang mencancang. Okey, nombor di sini kita boleh label negatif 1/2. Sini ialah 3/4 dan sini ialah 2. Kemudian kita perlu labelkan ketak sama ini pada garis nombor ni. Untuk ketak sama ni, saya akan label antara negatif 1/2 dengan 2. Manakala ketak sama ni, X lebih daripada 3/4 kan? Jadi saya akan label di sini panah-panah ke kanan sebab lebih daripada 3/4. Boleh? Akhir sekali, kita perlu cari kawasan yang memuaskan kedua-dua ketak sama ini. Jadi kawasan itu di mana? Berada di sini. Kan kawasan ini terdapat 2 garis kan? Jadi saya akan lorekkan di sini. Boleh faham? Kawasan ini yang memuaskan kedua-dua ketak sama ini. Jadi jawapannya apa? Antara 3/4 dengan 2. Ini adalah jawapan akhir bagi soalan ini. Boleh? Saya tahu jalan kerja ini agak kompleks, tetapi saya sudah cuba menerangkannya dengan selengkapnya. Saya berharap anda semua dapat memahami jalan kerja ini selepas menonton video ini. Jika tak ada masalah, marilah kita lihat soalan 14. Diberi Y sama dengan X tolak 2 bahagi dengan X kuasa 2 tambah 5, cari jumlah nilai X dengan keadaan Y dan dy dx adalah negatif. Baik, sama seperti soalan 13, kita perlu cari dy dx terlebih dahulu. Jadi saya akan salin fungsi ini di bawah. Y sama dengan X tolak 2 bahagi dengan X kuasa 2 tambah 5. Pertama sekali kita perlu biar. Biar U sama dengan X tolak 2, ungkapan algebra yang pertama. Dan V sama dengan X kuasa 2 tambah 5. Selepas itu kita perlu cari du dx dan dv dx. 1 darab 1 kita dapat 1. Kemudian salin pemberi ubah X, turunkan kuasa 1 kepada sifar. Tetapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan negatif 2 akan dapat sifar. Jadi kita tinggal 1 saja. Boleh? Kemudian untuk dv dx kita ada 1 darab 2, 2. Salin pemberi ubah X, turunkan kuasa kepada 1. Dan bezakan positif 5 akan dapat sifar. Jadi kita tinggal 2X saja. Boleh? Selepas itu, kita boleh menggunakan petua hasil bahagi. dy dx sama dengan V darab dengan du dx tolak dengan U darab dv dx bahagi dengan V kuasa 2. Kemudian kita hanya perlu gantikan kesemua ini ke dalam petua hasil bahagi. V di sini adalah X kuasa 2 tambah 5. Du dx di sini adalah 1. U di sini adalah X tolak 2. Dan dv dx adalah 2X. Bahagi dengan V kuasa 2. Boleh? Selepas itu, kita boleh pemudahkan bahagian atas. X kuasa 2 tambah 5. Kemudian negatif X darab 2X, negatif 2X kuasa 2. Negatif 2X darab negatif 2, positif 4X. Bahagi dengan X kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Boleh? Pemudahkan lagi kita dapat negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5 bahagi dengan X kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Ini adalah jawapan dy dx berdasarkan petua hasil bahagi. Jika tak ada masalah, kita pergi cari jumlah nilai X. Sekarang kita nak cari jumlah nilai X yang boleh memastikan Y negatif. Ini bermaksud apa? Y kurang daripada sifar. Dan jumlah nilai X yang kita dapat juga perlu memastikan dy dx adalah negatif. Ini bermaksud dy dx kurang daripada sifar. Jadi untuk soalan ini, kita ada 2 ketaksamaan yang kita perlu selesaikan, iaitu Y kurang daripada sifar dan dy dx kurang daripada sifar. Kita akan mulakan dengan Y kurang daripada sifar. Boleh? Saya akan salin di bawah. Y kurang daripada sifar. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan sahaja. Tanya pada diri, apakah itu Y? Y ialah X tolak 2 bahagi dengan X kuasa 2 tambah 5. Jadi saya akan salin di bawah. X tolak 2 bahagi dengan X kuasa 2 tambah 5. Apabila sampai langkah ini, kita boleh perhatikan bahawa
pecahan ini kurang daripada sifar dan kita perlu mencari jumlah nilai X. Untuk pecahan ini, kita perlu faham bahawa penyebut ini akan sentiasa lebih daripada sifar. Kenapa? Sebab nilai X kuasa 2 akan sentiasa lebih besar ataupun sama dengan sifar bagi semua nilai X. Dan jika kita tambah 5 di sebelah kiri, sebelah kanan juga perlu tambah 5. Simbol ini tidak akan berubah. Jadi dari sini kita nampak X kuasa 2 tambah 5 sentiasa lebih daripada ataupun sama dengan 5. Ini bermaksud apa? X kuasa 2 tambah 5 sentiasa lebih daripada sifar bagi semua nilai X. Sedangkan penyebut lebih daripada sifar, jadi kita dibenarkan darabkan penyebut ini ke sebelah kanan. Dan simbol ketaksamaan ini tidak akan berubah. Maka kita akan dapat apa? X tolak 2 kemudian kurang daripada sifar. Sebab sifar darab apa masih dapat sifar. Simbol ini tidak berubah. Boleh faham? Selepas itu kita boleh cari jumlah nilai X. Pindah negatif 2 ke sebelah kanan. X kurang daripada 2. Ini adalah jumlah nilai X yang boleh memastikan Y sentiasa negatif. Boleh faham? Selepas itu, kita perlu selesaikan ketaksamaan yang kedua, iaitu dy dx kurang daripada sifar. Jadi, saya akan salin di sini. Dy dx kurang daripada sifar. Kemudian, kita akan teruskan kiri dan kanan sahaja. Tanya pada diri, apakah itu dy dx? Tadi kita sudah berjaya cari dy dx kan? Dy dx ialah negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5 per ini. Jadi saya akan salin ini di bawah dy dx. Boleh? Selepas itu kita boleh perhatikan ketaksamaan ini melibatkan pecahan. Kita perlu berikan perhatian kepada penyebut ini, iaitu X kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Tadi kita sudah buktikan X kuasa 2 tambah 5 sentiasa lebih daripada sifar kan? Jadi saya akan salin ini di sini. Sedangkan ini sentiasa lebih daripada sifar, bermaksud jika kita kuasa 2 kan sebelah kiri, sebelah kanan juga perlu dikuasa 2 kan. Boleh faham? Dan simbol ini tidak akan berubah. Ini bermaksud X kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sentiasa lebih daripada sifar bagi semua nilai X. Sedangkan penyebut ini sentiasa lebih besar daripada sifar, iaitu situasi 1, kita dibenarkan darabkan penyebut ini ke sebelah kanan dan simbol ketaksamaan ini tidak akan berubah. Maka kita hanya tinggal negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5 kurang daripada sifar. Perhatikan bahawa ini merupakan ketaksamaan kuadratik dan kita perlu memastikan perkali bagi X kuasa 2 adalah positif sebelum memfaktorkannya. Jadi saya akan pindahkan ke semua sebutan ini ke sebelah kanan. Kita akan dapat sifar kurang daripada X kuasa 2 tolak 4X tolak 5. Kemudian kita terbalikkan ketaksamaan ini lebih besar daripada sifar. Boleh? Seterusnya kita boleh faktorkan bahagian ini dengan menggunakan kalkulator. Okey, A ialah apa? 1. B ialah negatif 4. C ialah negatif 5. Punca yang pertama ialah 5, jadi saya boleh tulis X tolak 5. Punca yang kedua ialah negatif 1, jadi saya boleh isi X tambah 1. Kemudian kita boleh tulis biar X tolak 5 kurungan X tambah 1 sama dengan sifar. X tolak 5 sama dengan sifar atau X tambah 1 sama dengan sifar. X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Selepas dapatkan dua nilai X, kita boleh lakakan garis nombor. Sediakan dua garis mencancang. Kita akan labelkan negatif 1 di sini dan 5 di sini. Kemudian kita perlu lihat simbol ketaksamaan di sebelum biar, iaitu lebih daripada. Jadi saya akan letakkan dua bulatan di sini. Kemudian anak panah ke sebelah kanan. Positif, negatif, positif. Sedangkan simbol ini adalah lebih daripada, jadi saya akan rolekkan bahagian positif. Okey, terdapat dua bahagian. Berdasarkan kawasan yang dirolek, kita boleh tulis jumlah nilai X. X kurang daripada negatif 1 atau X lebih daripada 5. Boleh?
Ini merupakan jumlah nilai X yang memuaskan ketaksaman dy dx kurang daripada sifar. Adakah kita sudah menjawab habis soalan ini? Jawapannya lah tidak. Kita perlu mencari jumlah nilai X yang boleh memuaskan kedua-dua ketaksaman ini. Di sini kita ada X kurang daripada 2 dan di sini kita ada X kurang daripada negatif 1 atau X lebih daripada 5. Jadi sekali lagi kita perlu lakarkan garis nombor yang mengandungi 3 nombor ini. 2, negatif 1 dan 5. Untuk memastikan anda semua mudah faham, saya akan salin ini sekali lagi di bawah. X kurang daripada 2. Kita perlu memuaskan kedua-dua ketaksaman ini. Boleh? Jadi saya akan lakarkan garis nombor di bawah. Di sini kita perlu lakarkan 3 garis mencancang. Negatif 1, kemudian 2 dan 5. Kemudian kita akan lakarkan garis yang mewakilkan ke semua ketaksaman ini. X kurang daripada 2, jadi saya akan lakar di sini. Kemudian X kurang daripada negatif 1 di sini. X lebih daripada 5 di sini. Boleh? Selepas itu, kita perlu rorekan kawasan yang mengandungi kedua-dua bahagian ketaksaman ini. Sebagai contoh, kita boleh rorekan X kurang daripada 2 dan X kurang daripada negatif 1. Ataupun kita boleh rorekan X kurang daripada 2 dan X lebih daripada 5. Maksudnya salah satu pilihan. Boleh faham? Jadi saya boleh rorekan di mana? Di sini. Sebab anak panah ini mewakili X kurang daripada 2. Dan anak panah ini mewakili X kurang daripada negatif 1. Jadi saya boleh rorekan di sini. Okey? Dan bahagian ini jangan rorekan sebab tidak memuaskan kedua-dua ketaksaman ini. Jadi kita hanya ada satu kawasan saja, iaitu X kurang daripada negatif 1. Ini ialah jawapan kita. Cikgu berharap anda semua dapat memahami semua jalan kerja untuk soalan ini. Sebagai satu kesimpulan, cikgu nak ingatkan anda semua, apabila kita nampak perkataan dan, kita perlu memastikan jawapan kita memuaskan ketaksaman di kiri dan ketaksaman di kanan. Boleh? Jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jumpa lagi. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.